Di antara adab kita penggunaan handphone, yang pertama, kita mulakan dengan beri salam. Manakala kita call orang, kita mula dengan apa? Dengan beri salam, Assalamualaikum. Sebab apa? Sebab waktu kita nak bagi salam tu, kita tahu kita panggil nombor siapa. Kalau kita panggil nombor orang bukan Islam, jangan bagi salam. Baru kita hello. Ni hello, tak tahu siapa. Kita mula dengan Assalamualaikum. Kita barulah kita jawab Waalaikumsalam. Kemudian kita mula bercakap. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua, ikhtisar, ringkaskan bercakap. Jangan duduk banyak bercakap. Ni setengah orang ni, dia nak tanya soalan, muqaddimah dia tu pusing kata pindah. Oh saya maaf lah, tak ada ilmu ni. Oh sebab tu nak tanya ustaz ni. Mengganggu ustaz kau ni Hei, hak dia duduk muqaddimah tadi tu boleh jawab sekali dengan jawapan kalau tanya soalan. Jadi jangan kita kata tu duduk banyak-banyak. Tanya, kita mulakan dengan salam, lepas tu diri kita siapa? Soalan saya begini. Kalau bukan ustaz, dia kata, maaf nombor salah ni. Saya bukan ustaz. Saya ni duduk kerja di tempat lain contohnya. Salah nombor. Kita minta maaf, letak. Ni dah Allahu Akbar. Nak tanya soalan tu kok belik kata orang. Tak usah duduk belik, tak usah duduk muqaddimah panjang-panjang. Cakap, saya fulan, soalan saya begini, mudah-mudahan saya dapat jawapan daripada ustaz. Terima kasih. Sudah, orang ni akan jawab balik. Itu dia panggil ikhtisar wal khisar. Jangan cakap panjang-panjang. Kecuali memang member kita ajak buat, itu cerita lain. Maka jangan kita duduk lebih-lebih. Dan jaga suara. Jaga suara kita. Jangan duduk bertempik dalam telefon orang tu. Lebih-lebih lagi kalau kita bercakap dengan mak ayah kita, guru kita ke siapa, kita berlembut dengan bahasa-bahasa yang baik. Yang ketiga, wa'alal muttasil, orang yang bercakap jangan tanya, tuan kenal kau siapa saya ni? Kalau awak duduk depan, kita boleh perhati tengok muka. Ni bertanya dalam telefon, kenal kau saya? Mana aku nampak? Ataupun di atas SMS, WhatsApp mari, saya, tuan kenal kau saya? Kita berbuka tengok dia punya gambar kucing lah, gambar tengkorok lah, macam-macam gambar. Kena suruh kenal, letak gambar kita sendiri, baru kita bertanggungjawab. Kalau dia buat panggilan palsu pun, senang kita nak report dengan polis. Ni muka dia ni. Ni muka tak tahu. Kadang-kadang dia ambil muka syekh besar, muka tuan guru letak situ. Dia nya scammer. Itu masalah. Pernah seorang sahabat nama Jabir, dia pergi rumah Nabi, bagi salam. Nabi tanya, man anta? Jabir kata, ana. Nabi keluar daripada rumah, Nabi kata, ana. Mana aku nampak mu duduk belakang pintu? Maka eloknya kita mula dengan nama. Assalamualaikum Ustaz, saya Muhammad ni, kalau boleh perkenalkan sikit siapa dia, Muhammad apa, duduk mana, mudah. Ni untuk maklumat tuan-tuan ni. Kadang-kadang dia tak tahu siapa, bila kita tanya balik, siapa awak? Dia kata saya ni peminat ustaz. Tak bagi nama langsung, nak tanya soalan, ana pun tak jawab soalan dia kalau macam ni punya perangai. Kita perkenal dulu kan, kita perkenal dulu siapa kita. Ni sama juga ni, bila dia nak jadual ke apa masjid, dia tanya, kita kata boleh lah, nanti mari solat di sini, jumpa saya lepas solat. Tak jumpa, hari Jumaat depan atau WhatsApp pula, ustaz masuk nama saya, siapa awak? Mari jumpa, kalau suka ada nama dapat, marilah jumpa dengan kita, saya lah fulan. Kita kata biar ada kat timbang tak ada, duduk main duduk dalam internet, mana kita nampak muka orang. Yang keempat, jangan kita mudah letak sangkaan buruk kepada orang. Bila kita call orang tak jawab, sombong. Ada kalanya dia cah handphone dia, silent, dia tutup, dia duduk dalam mesyuarat, dia duduk dalam tandas, macam-macam. Jadi kalau tak dapat, kita WhatsApp pergi, Assalamualaikum, maaf saya dah call tadi tapi mungkin tuan sibuk, ini masalah saya. Selesai masalah. Yang kelima, ni ada seorang tu, dia jumpa dalam majlis lain pula. Dia sebut, saya dah telefon ustaz tak angkat. Subhanallah, ustaz dia kata, saya pun tak tahu nombor telefon tuan. Saya pun bukan kerja, jawab telefon hari-hari. Ini masalah. Yang kelima, mesti kita memilih waktu yang sesuai kita nak call. Waktu lepas solat zuhur, biasanya masyarakat kita ni waktu makan. Jangan duduk telefon. Sombong nasi kawan tu dalam mulutnya angkat telefon dah. Pukul 12 malam baru telefon lah. Kita kena cari waktu yang sesuai. Waktu ni waktu orang azan. Jangan telefon, mungkin duduk di masjid.
Handphone dalam poket tapi terlupa nak silent, berdetung telefon pula dalam masjid, penat kita. Yang keenam, kita mesti pastikan nombor-nombor yang call kita tu, zaman kita ni zaman scammer dia panggil ni, menipu ramai. Ni ada beberapa orang hari-hari dia call saya, minta derma. Kita kata mari sini. Oh, saya duduk di tempat lain, ni nombor akaun saja. Dia kerja dia ada bagi nombor akaun tiap-tiap hari. Kita bukan tak nak bagi tapi tak kenal dia, macam mana kita nak tahu dia ni. Yang ketujuh, ingat, bila masuk dalam masjid, pastikan telefon kita tutup ataupun silent. Jangan sampai bunyi tengah solat, tengah khutbah, tengah orang duduk mengajar. Jangan. Kalau tidak kita mengganggu orang dan juga mengganggu lebih-lebih lagi ringtone kita pula bahasa jenis lagu-lagu. Tidak menghormatinya rumah Allah Ta'ala. Kita buat masuk muzik, buat masuk bunyi-bunyi yang tidak baik di dalam masjid kita. Yang kesembilan, jangan guna ringtone kita tu nyanyi-nyanyi. Bahkan azan pun jangan guna juga. Baca Quran, tak payah guna baca Quran. Sebab kita duduk dalam tandas, tiba-tiba orang call mari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nak tutup, tangan tengah duduk bolok. Baca Quran dalam tandas lah jawab kita. Quran tidak diturun untuk dijadikan ringtone. Quran diturun untuk kita baca, untuk kita mendapat hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kesembilan, orang yang suka buka lock and speaker ni, dia nak bercakap dengan orang, dia buka benda ni, bising habis satu majlis. Dia duk cakap dengan anak dia, yoyeh, cakap dengan bini dia ke siapa, tutup pakai wayar dalam telinga. Jangan mengganggu orang lain. Lebih-lebih lagi kalau kita buat rakaman secara senyap-senyap. Ini masalah kita. Kita telefon kan, dia rakam. Baru ini ada seorang telefon dengan seorang ustaz pegawai agama, dia rakam. Lepas tu disebarkan rakaman itu tanpa izin. Ini perbuatan jenayah, pengkhianat kepada amanah yang telah diberi oleh orang yang bercakap dengan kita. Jangan buat perangai lagu ni. Dia panggil tular. Yang ke-10, jangan gunakan perkataan-perkataan, gambar-gambar yang tak baik dalam handphone kita, hantar sana sini, jangan. Yang ke-11, jangan menjadi pengintip kepada handphone orang, pergi buka siasat. Yang ke-12, jangan menggunakan handphone yang untuk ambil gambar yang pelik-pelik kemudian disebar-sebarkan. Yang terakhir, para jemaah sekalian, jaga keselamatan. Jangan bercakap dengan handphone ketika sedang memandu kenderaan, kerana ini boleh membahayakan dia sendiri dan membahayakan orang lain.